Haji Junor menjelaskan bahawa bagi melengkapkan pentadbiran kerajaan negeri. Jelasnya keutamaan beliau ketika ini adalah membangunkan negeri demi kesejahteraan rakyat. Menurut Datuk Haji G, setiap isu melibatkan barisan kabinetnya akan ditangani sebaik-baiknya dengan mengambil kira setiap perincian dan kesesuaian. Kita perlu melihat segala aspek dalam soal-soal seumpama ini. Jadi jangan bimbang, kita akan mengambil tindakan yang sepatutnya. Yang penting ialah kepentingan negeri dan rakyat. Menjelaskan kepada media selepas melancarkan majlis graduasi University College Sabah Foundation UCSF di Ibu Negeri, Datuk Haji G berkata hubungan beliau dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah akrab selain kerap berbincang mengenai urusan pentadbiran kerajaan dan pembangunan di Sabah. Mengenai UCSF, Datuk Haji G turut berbangga dengan pencapaian semasa institusi pendidikan milik kerajaan negeri tersebut dalam melahirkan modal insan berkualiti tinggi dalam bidang akademik serta memiliki sasiah berhema. Jelasnya hasrat tersebut adalah terjemahan menerusi Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ. Justru kerajaan negeri bersetuju memberi peruntukan tambahan RM5 juta kepada UCSF sebagai geran penyelidikan pembangunan Sabah termasuk kursus dan latihan. Turut diluluskan cadangan penubuhan kursi akademik UCSF iaitu kursi pembangunan Sabah dengan suntikan dana permulaan RM5 juta. Majlis Convocation kali kedua UCSF menyaksikan seramai 566 graduan peringkat sarjana muda, diploma dan sijil menerima sijil masing-masing. Usaha membantu rakyat luar bandar adalah antara harapan yang disuarakan penduduk di pedalaman Sabah sempena pembentangan bajet 2023 akan datang. Bantuan melibatkan infrastruktur asas selain galakan pertanian dirasakan perlu diutamakan sekaligus menjamin sekuriti makanan negara. Pengerusi Majlis Pimpinan Keadilan Negeri Sabah Datuk Sangkar Rasam berkata, rakyat di pedalaman turut mengharapkan agar lebih banyak projek naik taraf jalan dapat dilaksanakan sekaligus memudahkan penduduk mengeluarkan hasil pertanian mereka. Jelasnya lagi, jalan perhubungan yang dinaik taraf turut berupaya membantu guru-guru untuk ke sekolah yang jauh terpencil bagi memberikan pendidikan terbaik kepada para pelajar yang kebanyakannya dalam kategori B40. Tambah Datuk Sangkar, keselamatan kaki tangan kesihatan juga turut terjamin apabila lebih banyak jalan raya dapat dinaik taraf di kawasan pedalaman sekaligus membolehkan mereka memberikan perkhidmatan kesihatan terbaik kepada ibu-ibu mengandung, kanak-kanak, warga emas selain membantu pesakit dalam kalangan orang kurang upaya OKU. Beliau berkata demikian kepada media di Keningau. Datuk Sangkar turut yakin kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berupaya menangani pelbagai isu sekaligus meningkatkan semula prestasi negara di peringkat terbaik dunia. Para majikan diseru agar sentiasa memastikan kesejahteraan sosial pekerja terus dipelihara serta diambil perhatian serius. Antara aspek yang perlu dititik beratkan adalah pelaksanaan gaji minima RM1,500 untuk majikan yang mempunyai pekerja melebihi 5 orang. Timbalan Menteri Sumber Manusia Mustafa Sa'mud berkata kementeriannya turut memberi jaminan kepada para majikan bahawa setiap keputusan kerajaan akan lebih seimbang mengambil kira semua pihak. Mengambil contoh di negeri ini melalui inisiatif cadangan untuk menubuhkan Majlis Penasihat Buruh Sabah dilihat sebagai usaha mengumpulkan suara secara kolektif yang berupaya memperbaiki kualiti buruh selain menjamin tingkat pendapatan mereka. Ini sekaligus membantu pihak majikan meningkatkan prestasi masing-masing. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan sambutan Tahun Baru Cina di Pekan Inanam. Mengenai sambutan tersebut, Mustafa turut mengingatkan rakyat agar kekal menjaga keharmonian antara beragama selain mengenepikan perbezaan politik demi kesejahteraan keseluruhan. Sementara itu, beberapa penduduk yang ditemui berharap agar sambutan Tahun Baru Cina kali ini mampu membawa perubahan lebih baik kepada negara.
kita punya Chonghua punya ini boleh continue lah. Yang tiap-tiap tahun pun buat begitu. Kita punya Cina punya continue lah. Kasih selalu begini buat bah. Kasih lamai-lamai lah. Semua orang pun okey lah. Satu hati. Yang penting itu satu hati siapa. Jangan saya ingat banyak itu lain-lain. So akan membawa peaceful and community can perpaduan lah, can get together and then just like this function like that. Ramai orang beragama lain, berbangsa lain semua akan hadir. So it is a very good function lah. And after all, since 3 years already because of the COVID, kita tidak ada buat majlis seperti beginilah. Sejak daripada berpuluh tahun yang lalu, memang kita ada banyak ini Bumi Putra masuk menyertai kita. Jadi boleh nampak sekarang macam tadi tu, kebaikannya 60%. Yang mana inilah peluang juga kita bersama perpaduan dan satu keluarga untuk kita sama-sama dalam budaya tarian tidak kira apa punya bangsa. Bakal jemaah haji yang terpilih dinasihatkan agar sentiasa menjaga nama baik negara ketika menunaikan rukun Islam ke-5 pada tahun ini. Disiplin dan komitmen dalam kalangan jemaah haji mampu memudahkan urusan selain antara faktor negara Arab Saudi meningkatkan kuota jemaah haji dari Malaysia. Adun Lumadan Dato' Ruslan Muharam berkata, jemaah negara Malaysia sememangnya dikenali sebagai jemaah yang berdisiplin tinggi dan mempunyai rekod yang baik kepada negara Arab Saudi. Jelas beliau peringatan kepada jemaah haji juga perlu terus dilakukan sekaligus menjaga keselamatan sepanjang mereka berada di sana. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Penangguhan Kursus Asas Haji di Beaufort. Menurutnya, tahun ini Malaysia telah mendapat peningkatan kuota jemaah haji sebanyak 31,600 berbanding 14,000 jemaah pada tahun lalu. Justeru Dato' Roslan yang juga Ketua Usia Bahagian Beaufort turut berharap agar tambahan kuota tersebut dapat diselaraskan sehingga ke peringkat daerah-daerah di negeri ini. Yang keseronokannya kami sudah dapat tahu serba sedikit lah. Tidak keseluruhan lah, tapi ada juga yang sudah kira masuk dalam ingatan lah untuk persediaan ke Tanah Suci. Saya merasa amat gembira lah. Semoga apa yang dalam khusus saya mendapat bimbingan dalam pejuang para cucu untuk menunaikan fardu haji pada tahun ini. Yang paling seronoknya yang macam-macam buat kerja haji pun ditunjukkan semua kan, menggembirakan macam-macam terharu rasa-rasa sudah di sana berada di Makkah. Kursus Asas Haji Anjuran Majlis Daerah Beaufort dengan kerjasama Tabung Haji Negeri Sabah ini diadakan selama 7 minggu bermula sejak 3 Disember lalu dengan 155 penyertaan. Baik, sekian paparan dari Negeri di Bawah Bayu. Untuk lebih banyak perkembangan semasa di tanah air, kembali bersama Nurul Zamri di Angkasa Puri. Nurul.